Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Subuh ni dapat sama-sama melaksanakan solat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Taala sekalian. Insya-Allah pada subuh ni kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim, surah Al-Maidah, surah yang kelima dalam Al-Quran. Pada kuliah yang lepas, alhamdulillah kita telah pun sampai sehingga ayat 35, ayat 34. So pada subuh ni insya-Allah kita mulakan dari ayat 35 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insya-Allah taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah yang boleh menyampaikan kepadanya dan berjuanglah pada jalan Allah supaya kamu beroleh kejayaan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ayat 35 surah Al-Maidah ni antara ayat yang dimulai Allah Ta'ala dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Dalam Al-Quran, lebih daripada 80 kali Allah Ta'ala awali ayat dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Sehinggakan sampai ada ulama menyusun ayat-ayat yang dimulai dengan Ya ayyuhalladzina amanu, kemudian mereka membuat satu kitab tafsir tersendiri khas untuk ayat-ayat yang diawali Allah Ta'ala dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ketika mana Allah Ta'ala mengawali satu-satu surah dengan Ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarlah elok-elok. Kerana perintah yang akan disebut selepasnya adalah perintah yang sangat penting, dan tegahan yang hendak disebutkan selepasnya juga adalah satu tegahan yang amat penting. So oleh kerana itu, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah mesti dapat merasakan bahawa Allah Ta'ala sedang berbicara dengan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita betul orang yang beriman kepada Allah, kita mesti dapat merasakan panggilan Allah Ta'ala ni terhadap diri kita. Sebab ada orang ketika mana dia membaca Al-Quran, saat dia membaca ayat-ayat Al-Quran, dia tidak merasakan bahawa Al-Quran itu berbicara tentang diri dia. Dia tidak merasa bahawa teguran-teguran yang ada dalam Al-Quran itu untuk diri dia. Malah seringkali dia menganggap bahawa teguran itu untuk orang lain, bukan untuk diri dia sendiri.
Ini mindset yang berbeza dengan mindset yang ada pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa dahulu. Sahabat-sahabat Nabi pada masa dahulu, ketika mana turun ayat-ayat yang berbicara tentang neraka misalnya, mereka menganggap dengan sungguh-sungguh bahawa ayat itu berbicara tentang mereka sendiri, sehingga kan membuat mereka amat bimbang dengan azab api neraka Allah. Setengah orang pada hari ini ketika mana dia membaca misalnya ayat tentang neraka, dia menganggap oh itu untuk mereka, bukan untuk saya. Seolah-olah diri dia tidak termasuk dalam ayat yang Allah Ta'ala sebut tu. Maka satu perkara penting bagi kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran, hadirkan hati kita, hadirkan diri kita, bahawa diri kita masuk dalam setiap ayat yang dibicarakan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kerana memang Al-Quran diturunkan Allah Ta'ala, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ia merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia, termasuklah diri kita ni sendiri. Baik, Allah Ta'ala menyeru pada ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Hadza amrun minallahi li'ibadihil mu'minin. Ini merupakan perintah Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman, iaitulah supaya mereka bertakwa kepada Allah. Takwa dengan erti kata bi ayyajtahidal abdu, seorang hamba bersungguh-sungguh, wa yabzulu ghayata ma yumkinuhu minal maqdur fi jitinabi ma yaskhatuhu Allah. Seorang hamba bersungguh-sungguh dengan sedaya supaya dia mampu untuk menjauhi perkara-perkara yang dimurkai Allah. Mim ma'asil qalbi wal lisan wal jawarih, daripada maksiat-maksiat hati, maksiat lisan dan maksiat seluruh anggota tubuh badan. Kerana maksiat ni dia pun pelbagai. Ada maksiat hati. Maksiat hati ni apa dia misalnya? Ketidakikhlasan dalam niat, sifat takbur, sifat hasad, ya, serta sifat-sifat buruk lainnya yang ada di dalam hati. Itu min ma'asil qalb, kemaksiatan hati. Ada juga min ma'asi al-lisan, maksiat lisan, mengucapkan kata-kata yang tak baik, dusta, mengumpat, memaki orang lain, ya. Dan ada juga minal ma'asil jawarih, maksiat yang dilakukan anggota tubuh badan, seperti mata melihat yang haram, telinga mendengar perkara yang haram, ya, kaki melangkah ke tempat yang haram, tangan berbuat sesuatu yang haram. Hadza min ma'asi al-jawarih. Ini dikatakan maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh badan. Al-zahirah wal batinah, sama ada yang zahir maupun yang batin. Jadi dekat sini Allah Ta'ala perintahkan supaya orang-orang yang beriman kepada Allah bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan meninggalkan, dengan menjauhi sedaya upaya dia mampu perkara-perkara yang dimurkai Allah Ta'ala, iaitulah maksiat hati, maksiat lisan dan maksiat yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh badan yang lainnya. Pada masa yang sama, hendaklah melakukan perkara-perkara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ni menunjukkan kepada kita bahawa orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, ya, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala belum tentu dia sampai kepada tahapan takwa yang sebenar. Sebab itulah selepas Allah Ta'ala sebut ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah,
Ini makna pertama, bahawa orang beriman belum tentu dia sampai kepada level takwa. Makna yang kedua, bukan berarti orang yang beriman itu tidak bertakwa kepada Allah. Tetapi perintah Allah, pada ayat ini Allah perintahkan mereka supaya bertakwa, ini bertujuan lil istimrar, supaya mereka berterusan dalam takwa. Sama seperti ayat Allah dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu. Kalau kita fahami ayat itu secara tekstualnya, maka seolah-olah kita melihat tahsilul hasil. Ya, orang yang beriman diperintahkan untuk beriman. Apa guna? Kan? Tapi maksud dekat situ bukan demikian. Maksudnya ialah lil istimrar. Wahai orang-orang yang telah beriman, teruslah kamu beriman, tetaplah kamu dalam keimanan itu. Sama dengan pada ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu, kemungkinan pertama maqam takwa itu di atas daripada maqam iman. Maka Allah perintahkan orang yang beriman supaya mereka bertakwa kepada Allah. Makna yang kedua, perintah dekat sini bukan kerana mereka tidak bertakwa, tetapi bertujuan lil istimrar, supaya orang-orang yang beriman kepada Allah ni berterusan dalam ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas pada ayat ni Allah Taala perintahkan kita untuk bertakwa, dan takwa ini merupakan wasiat Allah Taala yang sangat penting. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah perintahkan kepada orang-orang sebelum kamu dari kalangan ahlul kitab dan juga kepada kamu. Apa wasiat yang sama itu? أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ, supaya kamu bertakwa kepada Allah. Ketika mana para ulama mentafsirkan ayat ini, mereka mengatakan ayat ini menunjukkan bahawa takwa adalah perkara yang sangat penting, sehinggakan Allah Ta'ala wasiatkan orang-orang terdahulu sebelum kita dan juga kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah yang boleh menyampaikan kepadanya. Ya, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah yang boleh menyampaikan kepadanya. Apa itu yang dimaksudkan dengan wasilah? Wasilah maknanya ialah ma yutawassalu bihi wa yutaqarrabu ila Allah, sesuatu yang membawa, menyampaikan dan menghampirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makna wasilah itu ialah al-qurbu minhu, sesuatu yang menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini memerintahkan kepada kita supaya wabtaghu ilaihil wasilah, supaya mencari sesuatu yang menghampirkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kita, menghampirkan kita kepada Allah. Ini yang disebut dengan wasilah. Apa wasilah yang mesti kita lakukan? Wasilah yang mesti kita lakukan itu ialah wadzalika biadai faraidihi, ya, dengan menunaikan perkara-perkara yang difardukan Allah. Ya, perkara-perkara yang difardukan Allah. Perkara-perkara yang difardukan Allah Ta'ala ni ada yang bersifat qalbiyah, bersifat urusan hati. Contohnya kalhubbilah, seperti mencintai Allah, itu wajib.
dalam hati kita. Wal khauf, merasa takut kepada Allah. Wal raja, merasa harap kepada Allah Ta'ala. Wal inabah wa tawakkul, kembali dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Itu semua min faraidi al-qalbiyah, kefarduan yang dilakukan oleh hati kita. Ya. Jadi wasilah yang bermakna sesuatu yang menghampirkan kita kepada Allah. Carilah sesuatu yang menghampirkan kita kepada Allah, atau yang menyampaikan kita kepada Allah. Apa yang menyampaikan kita kepada Allah? Pertama, menunaikan perkara-perkara yang Allah fardukan. Perkara yang Allah Ta'ala fardukan tu ada sifatnya al-qalbiyah, sifatnya dalam hati kita, seperti mencintai Allah, merasa takut dengan Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah. Wal badaniyah, dan ada juga kefarduan yang bersifat badaniyah, yang dilakukan oleh anggota tubuh badan kita yang zahir ni. Misalnya apa? Kaz-zakah, misalnya zakat. Wal hajj, ibadat haji. Ya. Wal muraqabah min dhalika kas-salah, salat. Dan yang seumpamanya min anwa'il qira'ati wa dzikr, pelbagai qiraat, bacaan dan zikir. Ya. Wa min anwa'il ihsan ila al-khalqi bil mal wal ilm wal jah wal badan wal nushi li ibadillah, termasuk juga melakukan kebajikan kepada sesama hamba Allah dengan mungkin kita tolong dari sisi harta atau ilmu, atau dengan kedudukan yang kita ada, atau dengan badan kita sendiri, atau memberi nasihat kepada mereka. Fa kullu hadhil a'mal tuqarribu ila Allah, maka semua amalan-amalan ini menghampirkan seseorang kepada Allah. Ini menjadi wasilah bagi dia. Ya. So apa wasilah yang menghampirkan kita kepada Allah Ta'ala tu? Secara ringkasnya ialah lakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala fardukan. Sama ada kefarduan tadi yang bersifat qalbiyah ataupun badaniyah. Yang kedua, ya, lakukan perkara-perkara yang disunnahkan. Baru kemudian yang ketiga, tinggalkan segala perkara-perkara yang ditegah Allah Ta'ala. Maka ini adalah wasilah yang menyampaikan kita, yang menghampirkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selain kita diperintahkan untuk melakukan perkara yang wajib ataupun yang fardu, ya, kita digalakkan juga untuk melakukan perkara yang sunat. Maka disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yazalul abdu yataqarrabu ilaihi bin nawafil hatta yuhibbahu Allah. Ya. Ketika mana seorang hamba sentiasa menghampirkan diri kepada Allah dengan melakukan amal-amal sunat, maka Allah akan mencintai dia. Fa idza ahabbahu kana sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa yastajibu Allahu lahu ad-du'a. Ketika mana Allah sudah sayang dengan seorang hamba sebab dia melakukan amal-amal yang sunat, maka pendengarannya lah yang mendengar dengannya, penglihatannya lah yang melihat dengannya, tangannya lah yang menyentuh dengannya, kakinya lah yang melangkah dengannya, dan Allah akan mengabulkan doanya. Maknanya Allah begitu dekat dengan orang-orang yang sentiasa melakukan amal-amal yang sunat. Ya. So ini wasilah. Ya. Dari kata wasilah inilah muncul istilah tawassul. Ya. Kita biasa mendengar doa, Allahumma inna natawassalu ilaika. Ya. Daripada kata wasilah inilah muncul istilah tawassul. Perantara yang menghampirkan kepada Allah Ta'ala. Apakah hukum bertawassul?
Jawapannya ada tawassul yang dibolehkan dan ada tawassul yang tak dibolehkan. Tawassul yang dibolehkan dengan apa dia? Pertama, bertawassul dengan Asmaul Husna, dengan nama-nama Allah Al-Husna. Misalnya seseorang hendak meminta kepada Allah, minta ampunan, dia bertawassul dengan Asmaul Husna, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar. Boleh tawassul dengan itu, ya. Ataupun dia bertawassul dengan iman, dengan keimanan dia kepada Allah, boleh. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Itu antara doa dalam Quran. Rabbana, wahai Rabb kami, amanna, kami telah beriman, bima anzalta, dengan apa yang telah engkau turunkan. Selepas itu baru mereka meminta kepada Allah, faktubuna ma'asy syahidin, tuliskanlah kami supaya kami termasuk kalangan orang-orang yang menyaksikan. Maknanya sebelum mereka meminta itu kepada Allah, mereka bertawassul dengan keimanan mereka terhadap kitab yang Allah turunkan. Yang ketiga, boleh bertawassul dengan amal salih. Dengan setiap amal salih yang kita buat, boleh. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua, kemudian gua itu tertutup, ada batu jatuh, tertutup pintu gua itu, mereka tak boleh keluar. Ketiga-tiga orang ni akhirnya berdoa kepada Allah Ta'ala, bertawassul dengan amal soleh mereka masing-masing. Akhirnya pintu gua itu terbuka dan mereka boleh keluar daripada situ. Maka kita boleh bertawassul dengan amal-amal salih kita. Ya Allah, sekiranya engkau terima puasaku. Ya Allah, sekiranya engkau terima salatku. Ya Allah, sekiranya engkau terima bacaan Al-Quranku. Mudahkanlah ya Allah urusanku. Boleh bertawassul dengan amal-amal salih kita, ya. Yang tidak digalakkan para ulama kita ialah bertawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia, ya. Dia datang ke kubur, bertawassul dengan orang yang ada dalam kubur tu, itu tidak digalakkan oleh para ulama kita, ya. Baik, so bertawassul dalam Islam dibolehkan, ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Dalil dia adalah ayat Allah Ta'ala ni, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihi al-wasilah, ya. Tapi yang dimaksudkan wasilah dekat sini ialah seluruh ketaatan yang fardu kepada Allah ataupun yang sunat, dan juga seluruh maksiat yang ditinggalkan. Itulah wasilah terbaik yang menghampirkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, wajahidu fi sabilih, dan berjihadlah kamu di jalan Allah Ta'ala. Thumma khassa tabaraka wa ta'ala minal ibadati, kemudian Allah Ta'ala mengkhaskan ibadat yang menghampirkan seseorang kepada Allah, iaitulah jihad, ya. وهو بذل الجهد في قتال الكافرين بالبال والنفس والرأي واللسان والسعي في نصر دين الله بكل ما يقدر عليه العبد لأن هذا النوع من أجل الطاعات وأفضال القربات. Selepas Allah Ta'ala perintahkan untuk mencari wasilah atau melakukan wasilah yang menyampaikan kita kepada Allah, kemudian Allah Ta'ala sebut jihad, ya. Kenapa Allah Ta'ala khaskan menyebut jihad dekat sini? Kerana jihad inilah ketaatan yang sangat tinggi kepada Allah Ta'ala dan amalan yang paling utama bagi menghampirkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad itu apa dia? Jihad itu bersungguh-sungguh untuk memerangi orang-orang kafir
sama ada dengan harta dia, dengan diri dia sendiri, dengan pemikiran dia, dengan lisan dia, atau melakukan pelbagai usaha untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Itu antara wasilah terbaik untuk menghampirkan diri seseorang kepada Allah taala. La'allakum tuflihun. Ya. Moga-moga kamu berjaya. Ai idza taqaitumullaha bitarkil ma'asi. Jika kamu bertakwa kepada Allah sebagaimana Allah perintahkan pada awal ayat, dengan meninggalkan perkara-perkara yang maksiat. Wabtaghaitumul wasilata ila Allah, dan kamu mencari wasilah yang menghampirkan diri kamu kepada Allah, bi fi'li ta'at, dengan melakukan ketaatan. Wajahidtum fi sabilihi ibtigha'a mardatih, dan kamu berjihad di jalan Allah semata-mata mencari redha Allah taala, maka kamu akan mendapatkan al-falah. Apa makna al-falah yang sentiasa kita dengar dilaungkan setiap masa waktu sembahyang? Hayya 'alal falah. Ma makna al-falah? Al-falah wal fawzu bi kulli matlubin marghubin. Ya, itulah kejayaan mencapai setiap apa yang diinginkan, apa yang dicari. Ya. Falah itu artinya mencapai, mendapatkan apa sahaja apa yang diinginkan, setiap apa yang diinginkan, itu al-falah. Wan najah min kulli marhub, dan selamat daripada segala sesuatu yang dibimbangi. Fa haqiqatuhu as-sa'adatul abdiyah wan na'im al-muqim. Hakikat al-falah itu iaitulah kebahagiaan yang kekal abadi dan kenikmatan yang berkekalan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita teruskan ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqabbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang kafir, kalau tiap-tiap seorang dari mereka mempunyai segala yang ada di muka bumi ini, atau sebanyak itu lagi bersamanya, untuk mereka jadikan penebus dari azab seksa hari kiamat, nescaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka, dan mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Baik, pada ayat ni Allah Ta'ala sebut betapa dahsyatnya azab Allah. Innal ladhina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, billahi wa birusuli, kufur kepada Allah dan kepada Rasul-Rasul Allah. Law quddira anna likulli minhum, sekiranya ditakdirkan bagi tiap-tiap daripada mereka, milka ma fil ardi jami'an, memiliki semua apa yang ada di atas muka bumi. Andai kata ditakdirkan mereka memiliki kekayaan sebanyak itu, iaitulah seluruh kekayaan yang ada di atas muka bumi ini milik tiap-tiap seorang daripada mereka, ya. Wa mithlahu ma'ahu, dan yang seumpamanya ada bersama dia lagi, lalu faqaddimuhu, lalu itu mereka persembahkan, liyaftadu min adzabillahi liyaftadu min adzab yaumil qiyamah, supaya mereka selamat daripada azab Allah pada hari kiamat. Ma qubila minhu dzalikal fida, nescaya itu tidak akan diterima. Ma tuqbila minhu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya, ya.
ayat Allah Ta'ala ni memperingatkan kepada kita betapa dahsyatnya azab Allah Ta'ala kepada orang-orang yang kufur terhadap Allah dan terhadap segala sesuatu yang Allah perintahkan kita untuk mengimaninya. Bahawa mereka tidak akan mungkin dapat selamat daripada azab Allah. Andai kata mereka mempunyai harta kekayaan sebanyak apapun, lalu kemudian mereka hendak menebus azab Allah Ta'ala itu supaya mereka selamat, maka tidak akan diterima. Kenapa? Kerana pada hari itu sudah tidak ada lagi guna harta. Yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu sudah tidak ada lagi guna harta. Kalau seseorang inginkan harta dia dapat menebus dia daripada azab Allah, maka jadikanlah tebusan semasa kita hidup dekat dunia ni. Dengan cara apa? Dengan cara infak, dengan cara wakaf, dengan cara zakat, dengan cara sedekah. Disebut dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqah tudfi'u ghadab ar-rabb. Sedekah itu akan memadamkan kemarahan Allah. Ittaqin nar walau bisyiqqit tamrah. Nabi pesan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bertakwalah, selamatkanlah dirimu daripada api neraka walaupun dengan berinfak, bersedekah dengan setengah biji kurma. Kalau kita ingin selamat daripada azab Allah Ta'ala dengan harta kita, maka tebuslah semasa kita hidup dekat dunia ni dengan cara berinfak, bersedekah, berwakaf, nolong orang susah dan lain sebagainya. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah, dan carilah kebahagiaan akhirat itu dengan harta benda yang Allah Ta'ala telah beri kepadamu dekat dunia ni. Wala tansa nasibaka minad dunya, walaupun kau jangan lupa untuk mengambil bahagianmu bagi keperluan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah Ta'ala telah berbuat baik kepadamu. Maka seandainya di akhirat nanti orang-orang kafir itu mempunyai harta kekayaan sebanyak kekayaan yang ada di atas muka bumi ini milik dia seorang, bahkan lebih lagi daripada itu, lalu dia gunakan untuk menebus azab Allah, ma tuqbila minhum, maka tidak akan diterima. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadu billah. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijina minha wa lahum azabun muqim. Mereka hendak keluar daripada api neraka. Idza dakhaluha, ketika mana mereka masuk ke dalam. Ahli neraka, ketika mana mereka masukkan ke dalam api neraka, mereka hendak cuba nak keluar, mereka cuba nak lari. Namun wa ma hum bi kharijina minha, tetapi mereka tidak dapat keluar daripada situ. Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Sajdah, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nari alladhi kuntum bihi tukadzibun. Setiap kali mereka hendak keluar daripada api neraka itu, u'idu fiha, mereka ditarik balik masuk ke dalam api neraka itu, dan dikatakan kepada mereka, dhuqu 'adzaban nar, rasakanlah azab api neraka ini yang mana dahulu kamu dustakan, dahulu kamu tidak percaya bahawa ada azab api neraka. Walahum azabun muqim falan yakhruju minha, mereka tidak akan dapat keluar daripada api neraka itu. Walahum fiha azabun daim, dan bagi mereka azab yang berterusan di dalam api neraka itu. Ini tentu bagi mereka yang kekal di dalam api neraka, sebab orang yang masuk ke dalam api neraka itu tidak sama, ya. Orang yang beriman yang masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala, mereka pasti akan keluar ketika mana dosa kesalahan mereka
telah selesai diseksa. Maka ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang seseorang yang paling akhir keluar daripada neraka. Ya. Tetapi bagi mereka yang sama sekali tak ada iman di dalam diri dia, dia kafir yang sama sekali tak ada iman dalam diri dia, maka dia akan kekal di dalam api neraka Allah Ta'ala buat selama-lamanya. Sampai bila? Tidak ada akhirnya. Tidak ada akhirnya. Sampai 1000 tahun lebih, 2000 tahun lebih. So berapa tahun? Tak dapat dihitung dengan tahun lagi. Selama-lamanya di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzu billah. Moga-moga Allah Taala wafatkan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Taala, membawa takwa kepada Allah, wasilah yang menghampirkan kita kepada Allah Taala. Sekadar itu saja kuliah kita pada subuh ni. Moga-moga bermanfaat bagi kita semua. Yang baik daripada Allah Taala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.